Hai, kali ini kita jahit pula dress, the top ya. Nama dia Sweetheart Dress. Maknanya yang ini kita buat atas. Dia ada pasangan dia dengan kain. So, kita belajar yang ini dulu satu. Sweetheart ni seperti mana yang you tengok pola, dia ikat pada bahagian tepi pinggang. Okey, jadi cara dia ni, okey, ini pola fabric yang saya dah potong. Seperti mana you tengok dia punya pola. Dia punya paper pattern dia macam ni lah bentuk dia. Yang kita buat separuh, kemudian kita bukakan dan jadinya macam ni lah. Dot di sisi ni ada sebelah aja. Jadi kali ni saya nak cuba menjahit ni pula, okey. Saya tak nyorokkan. So kalau you nak nyorokkan tu nanti you lipat aja lah. Okey, you lipatkan je lah macam ni. Okey. Alright. Ni bahagian depan. Okey. Dan yang ininya pula bahagian depan lah ni. Okey, bahagian depan. Dan saya dah pin-pinkan ni untuk saya menjahit dia sebentar lagi. Okey, ni bahagian depan dia belah kanan. Ini bahagian depan belah kiri. Okey. So kalau jadinya macam ni lah. Okey. Dan dia punya pola dia macam ni. Dia separuh je lah. Jadi bila kita letakkan dia nanti, yang belah kanan akan tindih belah kiri. Dia akan jadi macam ni. Nampak besar tapi sebenarnya nanti diikat. Jadi yang dekat dalam dia ni, yang bahagian dalam dia ni, dia akan ikat. Ni tepi dengan tepi sini. Dia akan ikat dekat sini. Sini kita akan buat tali dia. Alright. Dan jadi rupa dia macam ni lah. Okey. Jadi yang ini dia yang saya dah pin-pinkan. Sekejap lagi kita jahit dart dahulu. Kita jahit dart dahulu. Ini bahagian belakang. Bahagian belakang dia ni pun slanting. Okey. Jadi bila bahagian depan ni bercantum, okey, dia bercantum macam ni. Bercantum macam ni di bahagian belakang, di bahagian depan. Jadi dia sama. Yang kat sini dia sama. Bahagian depan dia ni macam ni lah. Okey. Alright. Ada orang tanya kenapa bahagian belakang lebih kecil daripada bahagian depan. Sebab bahagian depan ni kita baju memang depan lebih besar daripada belakang ya. Jadi itulah keistimewaan bila kita buat custom made ni. Okey. So itu you dah faham. So yang ini pula adalah bahagian lengan. Bahagian lengan ni kita buat curve ke atas. Kalau you tengok pola ni, kita buat curve ke atas. Dan yang ini adalah pola comel aja. Dia punya flare dia tu. Sekejap ya. Flare dia ni saya buat layer. Jadi masa kita nak potong fabric tu, dia macam ni lah. Okay. Alright. So jadi sekarang ni apa yang saya buat adalah saya buat dua lapis. Saya gunakan satu yang bercorak dan satu lagi tak bercorak. Keliling dia ni, keliling bahagian tengah-tengah. Ni tengah ni, ini campur dengan seam allowance basi jahitan. Dia punya pembukaan dia mesti sama kat sini. Bila kita dah buka tu, ya. Bila kita dah lipat dua, jadi bila kita dah pasang nanti, dia akan ngam-ngam aja masuk sini. Kalau tak ngam, you kena ngamkan juga. Itu jadi sebab itulah pengiraan awal tu penting sangat sebelum you nak buat circulation ni. Ni kita panggil dia umbrella cut. Ya, ni umbrella cut. So, dua untuk kiri dan dua untuk kanan lah. Alright, yang ini untuk sleeve. Jadi kita dah ada bahan-bahan dia ni dan daripada paper pattern ya. Lengan dia pun kita dah buat. Baju depan pun kita dah buat. Okey.
Semuanya pastikan semuanya ada dah. Okey, yang ni dah ada. Ini bahagian lengan dia. Ini bahagian okey. Alright, so sekarang kita dah ada. Jadi sebelum tu saya nak tunjukkan bahagian tepi dia ni saya nak buat frill. Ya. Frill ni potongan dia macam ni. Okey. Jadi ruffles ni saya dah jahitkan sebab saya nak test tadi, nak tengok. Jadi cara potong dia ikut je lah dia punya pola dia ni. Jadikan dia macam ni. Bila kita dah lekatkan dekat baju, dia akan bentuk begini. Dia akan bentuk macam tu. Jadi mungkin dia akan terpusing dengan sendirinya lah. Okey, so sama-sama kita jahit dan tengok macam mana, ikut step by step dia. Apa yang perlu dijahit dahulu, itu yang you kena ikut. Ikut aja step by step dia, okey. So, jom kita pergi ke sewing machine. So, yang pertama sekali, you kena jahit dart. Masa jahit dart tu, pastikan dia punya alignment dia tu betul-betul sama. Bila you nak jahit ni, kiri kanan dia ni pastikan ada tanda penghabisan ni. Jangan pula dart dia sebelah tinggi sebelah rendah. Jadi nak habiskan dia tu pun mesti halus saja macam tu ya. Alright, so semua dart saya dah jahit. Lepas tu jangan lupa iron. Ni dart belakang, dart depan, dart pun saya dah jahit, sini pun saya dah jahit. Ini salah satu daripada cara kalau you tak nak jahit dart tadi macam saya cakap tu, you boleh lipatkan pola tu Tapi ini saya nak tunjukkan apakah jadinya bila kita jahit dart kat tepi tu. Okey, so sekarang saya dah jahit dart and then iron dahulu. Selepas iron, barulah kita akan sambungkan bahu dia. Alright. Okey, semuanya saya dah jahit dart, kemudian saya dah jahit tepi sebelah sahaja. Bahu pun saya dah jahit juga. Tetapi sebelah sini saya tak jahit. Sebentar ya. Belah yang kita nak letakkan dia jejurai tu. Jejurai tu maknanya dia punya ruffle lah. Belah kiri. Belah kiri saya tak letak. Saya tak jahit. Okey. Ni kan bahagian depan. So, yang bahagian kiri ni saya tak jahit lagi sebab saya nak letakkan dia punya ruffles. So, ruffles ni lah yang saya nak letak kat sini. So, cara dia, you letakkan kat sini. Bila you dah jahit ni, dekat bahagian penjuru dia ni, you potong sengit. Okey? Potong sengit, maknanya dekat bahagian dalam ni. Potong sengit macam ni. Kemudian you dah gosok. Kalau you nak letak lining boleh lah, maknanya dua lapis. Maknanya depan belakang ni berbeza kan. Nampak lebih kemas lah. Tapi kalau you tak nak, you boleh jahit halus di sini. Ya, sini pun you boleh jahit halus. Tapi tak apa, kita belajar yang ini dulu Tapi lepas tu kalau you rasa you tak nak buat macam itu dan tak ada masa, you boleh buat satu lapis saja, tak payahlah buat dua lapis. Okey. Tapi satu perkara lah, you tak akan jadi design lah. Design tu tak ada. Okey, yang ini dekat bahagian pinggang. Okey. Bahagian pinggangnya, sebab itulah bila tu kita kena tanda. Sini adalah bahagian pinggang.
dan you pinkan sampailah di sini. Sebab itulah kita kena snip supaya senang kita nak jahit. Okey. Dia memang bengkok tapi you tegakkan. Okey. Kemudian yang belah sini ni pula, kalau you nak jahit dulu ni pun boleh juga, you jahit kasar, ya. Kemudian yang belah sini ni, yang bahagian belakang, you jahit seperti biasalah. Sambungkan kedua-dua. Maknanya yang ini attachkan dahulu, kemudian barulah you jahit yang ini. Okey, kemudian you dah jahit tepi ni semua sekali, nanti saya tunjukkan. So, bila kita dah attachkan dia sama-sama ni, bahagian tepi, jadi dia adalah untuk ruffles ni, dia akan jatuh macam ni. Automatik nanti bila kita angkat baju ni, dia akan jatuh. Nanti bila siap nanti you akan nampaklah perbezaan dia tu. Okey. Dia akan jadi macam ni. Okey. So ini kita lekatkan kat sini aja. Ada banyak cara lah yang nak buat ni, tapi ini salah satu daripadanya. Ni yang susah sikit, yang senang tu ada banyak. So, bahagian neckline ni pula, macam mana saya nak buat adalah dengan nak letakkan dia punya binding dia. Okey. So saya dah siapkan binding dia ni. Jadi binding dia ni, kenapa saya gunakan warna yang berbeza? Kerana saya nak samakan dengan dia punya ruffles ni. Ruffles dan juga dia punya sleeve yang tadi saya dah terangkan. Okey. So jadi kalaulah saya nak gunakan binding ni, saya terpaksa potong dekat dia punya seam allowance ni. Kalau tidak, nanti sekarang dia akan berganjak lagi dan kita akan menjadikan garisan leher tu jadi sempit pula kan. Jadi kita potong ni dulu. Selepas you potong, you kena jahit kasar dekat kena jahitkan kasar di sini supaya bila siapa dia ni dah potong bias, kan takut dia renggang. Okey. Bukan renggang, dia makin menegang, memberi dalam bahasa Melayu lah, memberi. So dia stretchable kan. Masa potong ni, potong betul-betul ikut line dia ni lah, siapa kita tak perlu. Okey, teruskan. Okey, so sekarang saya dah potongkan dia punya basi jahitan dia tu. Kalau you all tak nak buat binding ni, tak claimkan aja macam itu pun boleh juga ya. Tapi tak berapa lawa sangat lah. So, terpulang pada you all nak ikut cara yang macam ni. So, jarak jahitan dia ni, saya besarkan. Kita bukannya nak menjahit dia. Kita cuma nak rapatkan sirap benang supaya dia jangan jangan jadi tegang bila kita jahitkan binding tu nanti. So, tapi kita bukan nak tarik untuk buat kekedutan, tak. Kalau nak buat casing, pakai interfacing tu, yang lapis itu pun boleh juga. Tapi kalaulah kain ni jenis yang lembut, bila you buat gunakan casing tu, you akan nampak tak berapa halus lah, tak nampak mahal sikit lah macam tu. Sebab dia akan jadi keras dan kalau you tak pandai nak handle, dia akan kedut-kedut. Baju ni masa kecil-kecil dulu mak saya selalu buat kan. Okey, yang bahagian hujung ni, bahagian hujung untuk bahagian dalam, faham hujung dan dalam. Ini bahagian dalam lah ni. Ni bahagian dalam. Hujung dia ni saya lipat dua macam ni pun boleh juga. Yang ini tak kisah siapa di bahagian dalam. Dan kita nak letakkan dia tali nanti kan. Bila habis binding tu, kita boleh letak tali. So you nak jahit macam ni je pun tak apa.
kecilkan balik. Okey. Sekarang kita dah boleh jahit dia punya. Tapi sebelum tu kena pastikan tau, dia punya jahitan yang tadi tu, yang kita nak tegangkan tu, pastikan dia okey tak. Jangan dia menggelebih. Nanti bila pakai, nanti kat depan dia tu menggelebir. Itu yang kita jahit dahulu ni. Okey. So dia tegang sikit. So saya akan jahit daripada luar ke dalam. Jadi daripada luar ke dalam, kita mulakan daripada mana? Daripada sinilah. Daripada luar ke dalam, ya. Daripada dalam keluar pun boleh juga. Tapi oleh kerana saya nak simpan sikit dia punya tali ni, supaya bila kat hujung dia ni nanti belah sini pun sama juga, you kena lipatkan. Tali dia tak perlu panjang-panjang sangat, cukuplah sekat macam ni je untuk kita ikatkan aja, ya. Tapi untuk bahagian ini kan kita akan bahagian kanan ke kiri, sebentar ya. Bahagian kiri, ni kiri ke kanan, ya. Dia akan menjadi bahagian dalam. Bahagian kanan ke kiri, dia akan menjadi dekat bahagian atas. So yang bahagian atas ni kita boleh letakkan button pun boleh juga. Kita letak je lah button kat situ. Dah habis cerita, ya. Alright. So kita tak perlu nak letakkan tali ke apa, supaya senang sikit. Tapi kalau nak letak tali pun boleh, no problem. Nak letak rebin pun boleh juga. Rebin yang besar sikit kan, supaya you boleh ikat kat situ. So pun boleh juga. Okay. So ini kita akan letakkan tali kemudian ataupun button. So saya akan mulakan daripada sini. Saya ukur dulu supaya dia punya binding ni cukup untuk saya lebihkan buat tali pada bahagian dalamnya. Macam ni je lah lebih dia, tak perlu banyak-banyak sangat, ya. Okey. So jahitkan.
So terus jahitkan seperti binding biasa. Jadi selepas tu kita akan tunjukkan the next step. Okay, so sekarang ni saya dah siap jahitkan dia punya binding. Okay, and then kat ujung dia ni saya dah lebihkan sedikit, dan di bahagian tepi tepi kanan pinggang saya dah letakkan tali, so that bila dia nak pakai tu dia boleh ikat macam ini. Yang ini tali ni tak perlu nak banyak-banyak, macam ini pun okey. Macam tu je. Lagipun tali dia besar, jadi tak adalah nak terlalu teruk sangat kan. So yang bahagian sini ni saya pun dah ini nanti saya akan jahit tangan ya. Kita masukkan ni kita jahit tangan, cantikkan dia ni. Itu kita boleh sembat kemudian, and then yang ini ni kita nak letakkan butang ataupun tali tu, dan terpulang kepada you. Okey, yang kat sini. So maknanya yang bahagian leher ni dah siap lah. Bahagian leher ni dah siap sikit. Ini saya nak cepat, jadi dia punya binding dia tak cantik. Tapi lebih kurang macam tu lah. Jadi mana yang you jahit dahulu tadi tu, yang ni you boleh buka lah jahitan yang awal tadi tu. Cuma you boleh buka kemudian. Alright, so ini dah siap. So sekarang ni lengan. So nak lengan ni kita kena pasangkan dia punya umbrella flare tu. Okay, jadi untuk sambungkan dia punya umbrella tu, okay, yang ini saya alihkan supaya senang nak nampak. Kita sambungkan dia punya bahagian tepi dahulu. Alright, sambungkan tepi dahulu. Kemudian bila dah sambung tepi, barulah kita boleh letakkan dia punya umbrella. Okey. Inilah dia saya panggil umbrella ni. Okey. Alright, so saya jahitkan tepi ni dulu, dua-dua sekali. Okey, so sekarang ni untuk yang bahagian lengan pula. Ni contoh dia pasang lengan ni macam biasa je. Right? And then cuma beza dia, baju ni memang kita designkan supaya dia ada puffy sikit dia ada gather-gather sikit ni okey, supaya dia nampak lagi apa baju ni untuk young girls kan. So okey, untuk bahagian sini ni saya nak terangkan sedikit. Kalau boleh you jangan buat baby seam, you buat overlock ya. Bila you buat overlock, dia tak akan, ini ada masalah sikit bila tiba dak curvy. Kalau saya kain lembut, dan masalah lah juga kan. Kalau saya sendiri yang jahit a bit difficult, so biarlah kita make sense lah kalau nak buat sesuatu tu. Jadi saya cadangkan lebih baik you gunakan overlock. Okay, overlock tu yang jahit tepi tudung yang halus tu, you buat macam tu je lah. Yang itu lebih senang lah. You jahit aja dan lepas tu you satukan. Bila you satukan ni, ya, you satukan sama-sama ni, maknanya yang luar ni you jahitkan sama-sama untuk jahitan kasar. Kemudian you satukan aja dekat sini. Alright. Kalau diameter ni betul-betul cukup untuk lengan ni, tak ada masalah lah. Okay. Jadi sebagai contohnya adalah okey, ini ujung lengan. Ujung lengan ni dia punya basi jahitan jangan banyak-banyak. Kalau you bagi tu 1 cm, dan yang untuk ujung lengan ni pun 1 cm juga. Okey, saya alihkan ni dulu. Okey, yang ini saya dah jahitkan baby seam ya. Sama je cara dia. Yang ini saya belum jahitkan, so saya nak tunjukkan kepada you. Lebih baik you jahitkan overlock kat tepi dia. Sebab apa? Dia round kan. So dia round macam ni. Jadi lebih baiklah kita jahitkan overlock. So di sini you pinkan supaya dia betul-betul sama. Dan you jahitkan tentang senang. So kemudian you satukan dengan jahitan kasar. Pinkan kat keliling dia ni.
Okey. Setakat satukan ajalah, ya. Masa nak jahit, walaupun nak satukan ni, you satukan dia dekat 1 cm. Supaya nanti sekarang itu sebagai indikator you untuk you sambungkan dekat lengan nanti. Baju ni senang tapi nampak simple, tapi dia banyak yang kecil-kecil tu yang nak kena habiskan. Okey. Buat perlahan-lahan lah, jangan gopoh-gopoh kan. Kalau baju sendiri tu kita boleh buat perlahan-lahan. Okey. Dekat 1 cm. Okey, lepas tu barulah kita sambungkan dengan dia punya kat ujung lengan ni. Ujung lengan ni sekiranya you bagikan allowance terlalu banyak, bagikan dia 1 cm juga. Okey. Masukkan ni ke bawah. Dan you pinkan supaya sampailah dapat dia punya saiz dia. Saiz gelongan dia ni lah. Saiz ni adalah cuff, hujung cuff lengan kita lah kan. Pinkan melintang supaya senang sikit kita nak jahit nanti. Alright, so you sudahkan tu semua sekali, kemudian you jahit. Dan selepas you jahit, samakan. And then you jahit tepi sama-sama lah. Gelongan dia ni lingkaran dia ni kecil. Jadi mungkin pada you susah kan, tapi tak, bila dah sudah buat ni taklah susah sangat pun. Okey. So teruskan and then you jahit kat tepi dia. Yang itu nak buat kemudian pun boleh. Lepas tu kita pasangkan ke lubang lengan. Selepaslah pasang ke lubang lengan, dan agak habislah. Alright. So pastikan yang bahagian bawah ni betul-betul sama saja. Okey, I pinkan dulu. Tapi oleh kerana dia ni ada gathers, jadi I akan jahitkan jahitan kasar. Kemudian senang kita nak tarik nanti. Tukarkan mata jahitan. Tak perlu habis, separuh saja pun dah okey dah. Okey. Kemudian you tarik. Semua gathers ni you letakkan ke tengah, tengah garisan. Kita dah tanda dah, Okey, kemudian satukan. Bahagian tengah, bahagian tengah. Okey. Saya rasa saya dah tandakan bahagian tengah. Okey. Alright, so bila dapat tu tanda tengah dengan tengah, kemudian
Yang ini you jahitkan, pinkan cantik-cantik daripada bahagian luar, jahit, lepas tu jahit tepi, siap. Alright. Okey, so sekarang ni saya dah siapkan, sambungkan dia punya lubang lengan. Bahagian ini pun kita dah siap edging, ya, dah siap jahit tepi. Nanti bulu-bulu ni kemaskan lah, and then bahagian tepi ni pun semua sekali dah siap. Itu saja sebenarnya, ya, step by step dia. Jahitkan binding dekat bahagian neckline. Dekat sini ni, kalaulah dia terpakai, katakanlah you pakai dan dia terbuka, you just letak press start button aja. Dia macam gini bagus juga untuk breastfeeding. Okey, kita selak je. Macam tu, dah siap. Okey, baju ni memang cantik. Tunggu sampai digayakan, and then you akan dapat lihatlah dia punya perbezaan dia tu. Dia punya model bila dah pakai nampak cantik lah kan. So dia punya flare dia ni pun nampak cantik juga. Okay, so anyway, see you the next video. Kita buat macam mana cara nak buat dia punya kain pula. Alright, take care, bye.